إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita baca kitab Riyadhus Salihin bagi Imam Nawawi di bawah Kitabul Jihad, fasal yang ke-234, Babu Fadlil Jihad, bab pada menyatakan tentang kelebihan jihad. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, setiap kali dia buka bab baru, dia akan mendatangkan ayat suci Al-Quranul Karim, termasuklah dalam bab ini. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhannya, sebagaimana mereka memerangi kamu secara keseluruhannya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa. At-Taubah 36. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, diwajibkan ke atas kamu untuk berperang sedangkan ia tidak disukai oleh kamu. Ada perkara yang kamu tak suka, mudah-mudahan ia menjadi baik untuk kamu. Dan ada perkara yang kamu suka, mungkin dia tidak jadi, dia jahat, dia buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. Al-Baqarah 216. Allah Ta'ala berfirman lagi, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Keluarlah kamu pada waktu ringan dan berat, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. At-Taubah 41. Allah Ta'ala berfirman lagi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa zalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang yang beriman akan jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan harganya adalah syurga. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh dan mereka dibunuh. Janji Allah itu benar di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Sesiapa yang telah menunaikan janji Allah dengannya, maka bergembiralah dengan jualan beli yang dia buat ataupun jual beli transaksi dengan Allah itu, dan itulah kemuliaan yang, itulah kemenangan yang besar. At-Taubah 111. Allah Ta'ala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Sebahagian daripada An-Nisa 95. Tak sama kedudukan orang yang duduk di rumah daripada orang yang beriman tanpa ada sebarang apa-apa mudarat dengan orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa raga mereka. Allah Ta'ala berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun
yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakinu tayyibatan fi jannati 'adn zalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang amat pedih? Bahawa kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad pada jalan Allah dengan harta-harta kamu dan juga dengan diri kamu. Itu lebih baik untuk kamu sekiranya kamu mengetahui. Allah akan mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu, dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam syurganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan diberikan tempat yang terbaik dalam syurga Aden. Itulah kemenangan yang paling besar. Ada satu lagi yang kamu amat mengharapkannya, iaitulah pertolongan daripada Allah dan pembukaan yang dekat, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. As-Saff 10 hingga 13. Imam An-Nawawi kata, wal ayatu fil babi kathiratun masyhuratun, dan ayat dalam bab ini cukup banyak dan cukup masyhur. Tuan-tuan, dengar kita baca sepintas lalu tak saat ni, tuan-tuan akan dapati dua perkataan. Satu nama dia perkataan jihad, tujahiduna fi sabilillah, jahidil kufara wal munafiqin. Banyak perkataan jihad. Satu lagi perkataan qital, qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Itu ayat yang pertama tadi, At-Taubah 36. Kutiba alaikumul qital. Qital ni maksud dia perang. Jihad ni maksud dia jihad. Jihad ni maksud dia berjuang. Okey. Satu perkataan yang sering disalahfahami di kalangan sebahagian umat Islam adalah perkataan jihad. Ramai orang memahami kata jihad itu adalah perang. Sebab itu bila kita baca ayat jihad dalam Al-Quranul Karim, ataupun ramai orang berbicara tentang jihad, sehingga ada kelompok yang dinamakan dengan jihadi, golongan yang berfikrah jihad. Jihad di situ dirujuk kepada apa? Dirujuk kepada perang. Peperangan di Afghanistan 1979 sampai habis tahun lepas. Sebelum tu 1979, habis 1989. Pertembungan di antara orang yang dinamakan sebagai mujahidin Afghanistan dengan Rusia, pada waktu itu Soviet Union. 1979 sampai 1989. 1989 Soviet keluar. Dan pada waktu itu tuan-tuan masih ingat lagi, orang yang dilantik untuk menjadi presiden ataupun amir sementara Afghanistan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Sibghatullah Mujaddidi. Dia dilantik menjadi amir, menjadi presiden. Lepas tu bertukar dengan Abdul Rabb Rasul Sayyaf yang janggut panjang tu, masih hidup lagi. Lepas tu dengan Qalbuddin Hikmatayar. Lepas tu berubah. Tuan-tuan dengar waktu tu nama Ahmad Shah Mas'ud Pakatan Utara. Tuan-tuan dengar nama pada waktu itu Burhanuddin Haqqani, Burhanuddin apa? Burhanuddin Helmi, kan dia? Tu Perak. Burhanuddin Rabbani. Dan dia menjadi, sebelum daripada Taliban masuk tu, dia presiden yang terakhir. Poin saya ialah, waktu tu orang sebut kata itu adalah jihad Afghanistan. 89 Soviet turun, kemudian Soviet runtuh, dan selepas itu kita semua tahu berlaku pula peperangan dalaman. Kemudian berlaku apa yang berlaku di Ambon, berlaku di selatan Filipina. Orang sebut kata itu adalah jihad. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada peperangan. Sebenarnya di dalam Al-Quranul Karim dia ada dua perkara yang berbeza. Satu, dia merujuk kepada jihad. Jihad ni maksud dia apa? Bazlut taqah, mengeluarkan segala keupayaan untuk meningkatkan kalimah Allah di muka bumi. Itu adalah jihad. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan tengok sebagai contoh dalam surah At-Tahrim, Allah Ta'ala sebut wajahidil ya ayyuhalladzina amanu jahidil kufara wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai orang-orang yang beriman, berjihadlah kamu untuk berdepan dengan kufar, orang-orang yang kafir, dan munafiqin, orang-orang yang munafik. Itu ada martabatnya. Kita juga jumpa dalam surah Al-Hajj, Allah Ta'ala sebut jahidil
wajahidhum jihadan kabira. Allah Ta'ala sebut tentang wajahidu fi sabilillah, berjihadlah kamu pada jalan Allah, wajahidhum, dan jihadlah dengan mereka itu. Dan ayat-ayat yang seumpama ini sebahagian adalah ayat yang diturunkan di Makkah pada waktu yang perang tidak diwajibkan lagi. Perang diwajibkan pada zaman Madinah. Perang bukan diwajibkan, saya tarik balik, perang disyariatkan pada zaman Madinah. Kita tak kata wajib sebab dia bukan diwajibkan dalam semua keadaan, dan dia bukan hukum fardu ain kepada semua orang. Orang-orang yang ditakyin dan ditentukan sahaja yang disuruh untuk keluar berperang. Dia disyariatkan pada zaman Madinah. Sedangkan ayat dalam sebahagian surah, antaranya di hujung surah Al-Hajj dan sebagainya, itu diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Ayat suruh kita berjihad turun di Makkah. Tiba-tiba sebahagian orang memahami kata jihad itu adalah qital, jihad itu adalah perang. Para ulama kita menyebut tidak. Jihad adalah bazlut taqah, mengeluarkan segala keupayaan untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, maka itu jihad. Dan qital itu sebahagian daripada jihad. Qital maksudnya perang. Perang itu sebahagian daripada jihad. Yang Allah Ta'ala kata waqatilul musyrikin, peranglah kamu, perangilah kamu orang-orang yang musyrik itu sebagaimana mereka memerangi kamu. Dan dia ada dawabit dia ada disiplin dia ada hukum dia, dan dia ada tuan yang boleh mengisytiharkan bila nak perang. Perang ni tak boleh isytihar di bawah pokok ketapang. Perang ni kena diisytihar oleh waliul amr. Perang ni bukan urusan semua orang boleh sebut, tidak. Tapi perang ini adalah hak waliul amr. Adapun jihad adalah suruhan kepada semua orang yang beriman. Jihad adalah suruhan kepada semua orang yang beriman. Sebagai contoh kita baca tadi dalam surah As-Saff itu, Allah Ta'ala sebut, mau tak kamu, aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang akan menyebabkan kamu selamat daripada azab Allah. Dan itu adalah tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah, sampai kepada ayat wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjihad pada jalan Allah. Tuntutan jihad kepada semua orang. Adapun tuntutan qital kepada kelompok-kelompok yang tertentu, dan dia diikat dengan dawabit, dia diikat dengan disiplin, dia diikat dengan hukum, dia diikat dengan pengisytiharan yang cukup kukuh. Okey. Itu perkara yang sebelum daripada kita baca. Sebab tu nanti tuan-tuan, dalam hadis-hadis ni ada yang Nabi SAW sebut tentang jihad. Ada Nabi sebut kepada orang-orang perempuan, jihad tanpa kudrat dan jihad tanpa keluarnya darah kepada orang perempuan, itu adalah hajjul mabrur. Itu berusaha untuk mendapat hajjul mabrur. Ada seseorang main berjumpa dengan Nabi SAW, dia kata aku nak keluar berjihad dengan makna qital, dengan makna perang. Nabi kata ahiyyun waliduk, apakah mak dan bapak kamu masih hidup? Dia kata ya, masih hidup. Nabi kata balik fajahid fihima, atau kama qala, Nabi kata balik dan kamu berjihad pada keduanya. Memberikan keselesaan, berbakti kepada kedua ibu bapa, itu adalah sebahagian daripada makna jihad. Ada jihad yang disebut sebagai ilmu, sebagai orang yang memberikan ilmu, dan orang yang menerima ilmu, itu disebut sebagai jihad. Ada jihad bahkan disebut kepada orang yang memberikan kehidupannya kepada nasib orang-orang yang tertindas. As-sa'i 'alal armalati kal mujahidu fi sabilillah. Orang yang bersungguh-sungguh membantu orang yang janda, armalah, orang yang kehilangan suami kerana mati, kal mujahidi fi sabilillah. Mereka itu bagaikan mujahid pada jalan Allah, bagaikan orang yang berjihad pada jalan Allah. Itu kita kena letak sebagai poin yang utama. Sebab ramai orang bila kita sebut tentang jihad, sekali dia akan salah faham. Dia kata ajak kepada peperangan. Fikrah yang dipanggil dengan fikrah jihadi, fikrah yang duk kira nak keluar untuk bertempur dengan siapa yang pada fahaman dia berasa bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hak tu perkara yang cukup penting. Saya nak nakalkan pada malam ni, sebelum daripada kita baca hadis, saya nak nakalkan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah tentang anwa'ul jihad, tentang bahagian-bahagian jihad, jenis-jenis jihad. Dia kata al-jihadu arba'atu maratib.
jihad itu ada 4 martabat. Yang pertama jihadun nafsi, jihad nafsi, jihad jiwa. Yang kedua jihadus syaitan, jihad syaitan, jihad lawan syaitan. Yang ketiga jihadul kufar, jihad untuk berdepan dengan orang kafir. Yang keempat jihadul munafiqin, jihad untuk berdepan dengan orang-orang munafik. Okey. Yang pertama dia kata, wa jihadun nafsi arba'u maratib aidan. Dan jihad nafsu, jihad an-nafs, jihad nafsu ni itu juga ada 4 martabat. Yang pertama jihad ni apa? Kesungguhan, bersungguh-sungguh untuk mengajarkan kepada dia hidayah. Kerana agama ini adalah agama hidayah. Tanpa kita ada hidayah, nescaya kita tidak akan dapat kejayaan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Tak ada orang boleh dapat kebahagiaan di hidup di dunia, dan tak ada orang yang boleh dapat kehidupan yang bahagia di akhirat tanpa hidayah. Tanpa hidayah. Maka mendidik nafsu, mendidik diri, mendidik jiwa untuk mengenali hidayah, itu adalah sebahagian daripada makna jihad. Yang kedua, berjihad, bersungguh-sungguh mendidik jiwa, mengajar kita untuk beramal dengannya setelah mengetahuinya. Kerana kalau kita hanya tahu sahaja tanpa amal, maka kalaupun tidak boleh memudaratkan kita, dia tidak mendatangkan sebarang manfaat. Kalaupun kita ada ilmu tapi kita tidak beramal dengan ilmu, kalaupun ilmu itu tidak memudaratkan kita, ilmu itu tidak memberi manfaat kepada kita. Dalam hadis Nabi sebut pembahagian tentang 3 jenis tanah dalam bentuk perumpamaan. Nabi kata bila hidayah datang ada 3 jenis tanah. Macam ketika ayat hujan turun ada 3 jenis tanah. Demikianlah ketika mana hidayah turun ada 3 jenis jiwa. 3 jenis jiwa. Yang pertama disebut sebagai ajadibu amsakatil ma. Satu jenis ajadib, jenis tanah yang subur. Dia tarik tanah, dia tarik air, kemudian dia keluarkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah perumpamaan kepada orang yang jiwa dia elok. Dia terima hidayah, lalu hidayah itu menyebabkan keluarnya tumbuhnya amal-amal dalam hidupnya. Yang kedua, dia sebut kata jenis apa? Yang jenis yang kedua ni adalah dia jenis macam wadi. Dia terima ayat, dia ayat turun, dia bertakung, orang boleh mengambil manfaat daripada dia, tapi dalam masa yang sama dia tidak memanfaatkan diri dia sendiri. Dia tak serap masuk. Dia wadi. Demikianlah ada jiwa, ada jantung hati yang dia menerima ilmu, tetapi ilmu tu orang boleh ambil, dia sendiri tak jadi apa. Dia sendiri tak jadi apa. Hak ni yang Imam Ibn Qayyim sebut, kalaupun tidak memudaratkan diri dia, sebenarnya tidak memberi sebarang manfaat untuk diri dia. Dan jenis yang ketiga itu, innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Hak jenis yang ketiga ni, dia takung ayak pun tak boleh, tumbuhkan sebarang tumbuh-tumbuhan pun tak boleh. Dia jenis turun, ayak turun, mengalir lagu tu saja. Dan demikian ada jantung hati, ada jiwa manusia yang dia menerima hidayah, hidayah turun, dia jalan. Dia tak dapat apa sebarang manfaat. La tumsiku ma'an, dia tak boleh simpan air, wala tumbitu kala'an, dia tidak boleh menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Okey. Jihad mengajar kepada jiwa kita, mengajar kepada kita sebenarnya jihadun nafsi untuk kita beramal dengan ilmu. Kerana ilmu tanpa beramal itu, kalaupun ilmu itu tidak memberikan mudarat kepada kita, paling tidak ilmu itu tidak mendatangkan sebarang manfaat untuk kita. Ibn Ruslan dalam kitabnya, kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i, nama kitab tu adalah Matan Zubat. Imam Ibn Ruslan dia bawa mai dalam muqaddimah dia. Kitab ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk syair. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadil wasan wa 'amilun bighairi 'ilmi ya'malan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dia kata, adapun orang yang ada ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, dia akan dibakar sebelum daripada penyembah berhala. Adapun orang yang beramal tanpa ilmu, amalan dia itu akan ditolak dan tidak akan diterima di sisi Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Itu pembahagian jihad yang kedua. Jihad mendidik
jantung hati kita, mendidik diri kita sebenarnya untuk beramal setelah kita mengetahui. Yang ketiga, berjihad, bersungguh-sungguh, berusaha untuk berdakwah, untuk mengajak diri kita ini berdakwah, mengajar kepada orang yang tak mengetahuinya. Kalau tidak, dia termasuk di kalangan orang yang dipanggil apa? Orang yang dipanggil yaktumunal kitab. Mereka itu menyembunyikan Alkitab. Kita dituntut untuk, bila kita ada ilmu disuruh untuk sampaikan. Yang kita disuruh untuk kitman, untuk kita sembunyikan, itu beberapa perkara. Hari ini dia jadi macam terbalik. Perkara-perkara yang kita disuruh untuk menyembunyi, itu yang kita tunjukkan. Kita tunjukkan. Contoh dia apa, tuan-tuan? Contoh dia, antara perkara yang kita disuruh untuk tunjuk adalah amal wajib kita. Benda sembahyang apa semua ni, tak payah duk update lah. Tuan-tuan, ada orang buat Masjidil Haram kan? Di Masjidil Haram ada mereka buat apa nama, live. Syuraim jadi imam, bukan siapa jadi imam buat live. Okey. Ada sebahagian masjid mereka buat live. Semua waktu sembahyang mereka buat live. FB. Tak apalah. Saya tengok baru ni ada satu orang, Tok Imam sendiri dia pergi buat live TikTok. Sambil duduk sembahyang tu dia baca komen tu. Saya dia komen dalam kuliah dia. Salah buat dia tak depan. Bangun malam buat benda yang tak perlu, tuan-tuan. Saya sebut lama lah. Antara benda yang mereka buat dulu ni, lawan ni nampak istilah tu makin tak berapa nak popular lah. Munajat perdana. Munajat ni maksud dia bisik-bisik. Bisik mana boleh perdana? Kalau perdana, riuh bukan bisik. Jadi kalau mereka nak buat ramai-ramai tu nak buat nama perdana, dia kena buat apa? Riuh perdana. Tengok mereka tak boleh, mereka bubuh nama tempat pula. Pokok senar berqiyamul lail. Sedangkan kalau tuan-tuan baca dalam ciri ibadur Rahman dalam surah apa? Al-Furqan 63 sampai habis tu, Allah Ta'ala sebut tentang salah satu daripada karakter ibadur Rahman itu, wallazina yabituna li rabbihim. Mereka itu bersendirian pada waktu malam. Duk seorang-seorang, lagi boleh sembunyi duk seorang, duk lagi sembunyi, lagi duk. Dia bukan perlu, hak ni perlu dikitman, perlu disembunyikan. Tapi hak itulah yang diceritakan, disebar-sebarkan, dibuat live. Masa zaman PKP tu ada yang buat live. Tuan-tuan ikut saya akan sembahyang. Dia sembahyang di Shah Alam tu, orang ikut di Lumuk Mabau. Kacau. Demikian tuan-tuan. Balik kepada perbincangan ni, Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dia kata kalau dia tak sampaikan ilmu, dia tak berjihad dengan ilmunya, dengan dakwah mengajak orang kepada agama Allah yang sebenarnya dia termasuk di kalangan orang yang menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala turunkan daripada huda, daripada hidayah wal bayyinat. Yang keempat, ayyujahidaha 'ala sabri 'ala masyaqid da'wati ila Allah. Dia berjihad untuk bersabar bagi berhadapan dengan kesusahan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna maratibul jihadun nafsi. 4 martabat jihad diri. Dan apa? Yang pertamanya adalah berjihad untuk belajar hidayah. Yang kedua, berjihad untuk beramal setelah dia mengetahui. Yang ketiga, berjihad untuk menyampaikan apa yang dia tahu. Dan yang keempat, berjihad untuk belajar sabar ketika mana berada di atas jalan dakwah ini. Tuan-tuan buka dalam surah Taubah, tuan-tuan jumpa ayat ni. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus syaqqa. Wahai Muhammad, law kana 'aradan qariba, kalau perjalanan dakwah kamu di dekat, wa safaran qasida, dan permusafiran yang mudah untuk sampai, lattaba'uka, nescaya mereka akan ikut kamu. Walakin ba'udat, akan tetapi perjalanan ini perjalanan yang cukup jauh. Perjalanan ini memerlukan kepada kesabaran.
Kerana tidak ada dakwah yang dijanjikan dengan kesenangan dalam hidup ini, dan dia memerlukan kepada jihad. Tuan-tuan buka dalam Quran, tuan-tuan akan parti sebut nama Nabi, ada dua kerja. Sebut nama Nabi, ini dikongsi oleh semua para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam yang dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, tuan-tuan akan jumpa doa para Nabi. Para Nabi, mereka itu diajar untuk sentiasa berdoa dengan Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah buku yang ditulis, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Ismail Lutfi, Doa Mustajab. Doa Mustajab, warna kuning. Pernah ada di sini. Doa Mustajab. Doa Mustajab itu menghimpunkan semua doa-doa di dalam Al-Quranul Karim yang sebahagiannya dilantunkan oleh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu doa Ibrahim dengan Ismail anaknya, dan banyak lagi doa dalam Al-Quran. Yang kedua, tuan-tuan, kalau kita perhati kisah Al-Quranul Karim, kita akan dapati semua para nabi, mereka itu menjalankan tugas dakwah. Dua dal, satu doa, satu lagi dakwah, yang asal daripada akar kata yang sama, dakwah artinya seruan. Dan tuan-tuan akan jumpa dalam Quran, wa ila thamud akhahum salihah. Kita akan jumpa wa ila madyana akhahum syuaiba. Allah Taala sebut ke arah Madian, kami kepada kaum Madian kami utuskan nabi kami yang bernama Syuaib. Kepada Ad kami utuskan nabi kami yang, wa ila Thamud, kepada Thamud kami utuskan nabi kami yang bernama Saleh. Semua umat-umat ni mereka buat apa? Mereka mengisytiharkan dakwah. Dan tuan-tuan perhati, semua para nabi dan rasul itu mereka berhadapan dengan tribulusi ketika mana mereka berhadapan menjalankan tugas-tugas dakwah. Dakwah tidak mudah. Sebab itulah antara perkara yang perlu dijihadkan adalah mengajar diri untuk sabar. Surah Ali Imran ayat paling akhir, Allah Ta'ala selepas cerita macam-macam dalam Ali Imran, Allah Ta'ala tutup dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Wasabiru ay kunu minas sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan jadilah orang-orang yang sabar. Dan satu benda yang Allah Ta'ala sebut dalam Az-Zumar, Allah Ta'ala kata apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Antara amalan yang disebut dalam Al-Quranul Karim yang ganjarannya Allah Ta'ala tak tentu adalah sabar. Dalam Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan kami akan memenuhi ganjaran kepada orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab. Amalan dia ada. Kita buka sebagai contoh tentang infak. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbah ambatat min kulli sumbulatin mi'atu habbah ila akhir. Allah Ta'ala kata perumpamaan orang yang berinfak pada jalan Allah itu bagaikan satu tangkai yang mengeluarkan 7 tangkai. Daripada setiap tangkai itu keluar pula pada 100 tangkai yang lain. Maksudnya dia ada jumlah dia daripada ganda 10 sampai ke ganda 700. Ada jumlah dia. Adapun untuk orang yang sabar, Allah Ta'ala kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran untuk orang yang bersabar tanpa hisab. Kerana apa? Sabar memerlukan kepada mujahadah, sabar memerlukan kepada jihad. Yang keduanya kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ini kita masih duduk bincang tadi ni. Sebelum tu dia kata fa iza istakmalahu al-maratib al-arba' sara min ar-rabbaniyin. Apabila dia telah menyempurnakan martabat yang 4. Jihad tadi ni, jihad nafsu tadi ni 4 tu, apabila dia telah menyempurnakannya, maka dia termasuk di kalangan rabbaniyin. Rabbani, orang yang bersifat dengan rabbani. Sesungguhnya para salaf majmu'un, mereka itu ijma' bahawasanya ilmu sahaja tidak cukup untuk menamakan seseorang itu rabbani. Tetapi siapa yang ada ilmu dan beramal dengan ilmu dan menyampaikan ilmu serta bersabar,
ketika mana menyampaikan ilmu, maka mereka itulah termasuk di kalangan Rabbani. 4. Dan jihad syaitan. Jihad syaitan tu pula ada 2. Jihad syaitan itu famartabatani, ada 2 martabat. Martabat yang pertama adalah jihad menghalang daripada hamba menerima segala syubhat dan syak yang dikeluarkan oleh syaitan. Berjihad supaya manusia ini, supaya orang-orang manusia dan orang-orang yang beriman ini tidak menerima segala syubhat dan syak-syak yang diangkatkan oleh syaitan. Tuan-tuan, syaitan ni tuan-tuan, modus operandi dia tak berubah. Dia tak berubah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kepada kamu kefakiran dan dia mengajak kepada kamu, mengajak kamu supaya buat al-fahsya, keburukan yang berkaitan dengan kemaluan. Itu modus operandi utama dia. Dan cara dia dengan menimbulkan syak. Untuk saya duk pergi haji dah, tak ingin jatuh miskin. Anak nak makan apa kalau hampir buat haji? Syak-syak. Syak-syak itu, jihad syaitan adalah jihad untuk menghapuskan syak itu di kalangan manusia. Syaitan berjalan terus. Syaitan dia berjalan terus dengan kerja dia. Syaitan dia tidak berehat. Syaitan dia tidak berehat. Nabi kata majrad dam, bersama-sama dengan berjalannya darah ni. Syaitan dia bersumpah di depan Allah, fa bi'izzatik, demi kemuliaanmu. Dia tahu kata Allah itu Tuhan. Dia tahu Allah itu Rabbul Alamin. Dia tahu kata Allah Ta'ala itulah yang menciptakan alam ini. Dia tahu. Cuma kerana sombong dia tak mau sujud, tak mau tunduk patuh kepada, tak mau tunjuk hormat dia dan ta'zim dia kepada Adam. Dia memilih untuk menjadi orang yang sesat. Dan dia bersumpah depan Tuhan, fa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka keseluruhannya. Syaitan. Dan syaitan dia ada kaedahnya. Yang Quran dah cerita dah apa yang dia nak buat. Dia kata summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka daripada arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Kemudian kamu akan dapati ya Allah, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Syaitan ini cara dia. Dan dia akan menimbulkan syak, menimbulkan syubhat, menimbulkan ragu-ragu kepada manusia. Jihad melawan syaitan adalah jihad untuk memastikan, menolak segala keraguan ini daripada sampai kepada manusia. Dan Quran cerita, hujah untuk berdepan dengan dia, Quran cerita. Tapi tuan-tuan, syaitan juga berjanji untuk mendatangi setiap manusia daripada arah depan, termasuk arah kanan, yang oleh sebahagian ulama mufassirun menyebut arah kanan itu mereka akan masuk melalui agama. Tuan-tuan buka dalam Quran. Tuan-tuan, insya-Allah bulan depan kita keluar buku baru, tajuk dia Geng Wailun. Geng Wailun. Saya himpun semua ayat-ayat yang berkaitan dengan wailun dalam Al-Quranul Karim. Ada wailun likulli affakin asim, ada wailun lil mutaffifin, ada wailun likulli humadzatil lumadah. Salah satu daripada wailun-wailun yang ada tu, salah satu daripada ayat wailun dalam Al-Quran yang ada adalah fawailun lil musallin. Maka waillah, wail itu ada perbincangan di kalangan para ulama. Kebanyakan ulama mufassirun menyebut dia membawa makna halak, dia membawa makna kehancuran dan kecelakaan yang membawa ke neraka. Salah satu daripada geng wailun adalah siapa? Al-musallin, orang yang bersembahyang. Pasal apa? Syaitan masuk. Syaitan masuk. Dia timbulkan syak-syak. Dia timbulkan keraguan-keraguan. Dia timbulkan syubhat-syubhat. Dan syubhat itu macam-macam. Dia kata betul ke Tuhan ni? Tuhan terima tak ni? Hang baru taubat berapa hari, Tuhan nak terima ke? Umur 63 baru taubat 18 hari, Tuhan nak terima. Dia masuk dengan macam-macam cara. Yang kata mendatang syaitan ni, yang kata syaitan ni, tuan-tuan,
Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berjihad melawan syaitan. Berjihad melawan syaitan. Untuk diri kita sendiri, kita buang segala syak dan syubhat. Segala syubhat, segala keraguan-keraguan yang ditimbul, dan juga kepada orang lain kita berusaha untuk memastikan mereka juga memahami tentang syak-syak dan sangkaan-sangkaan jahat ini untuk mereka menolaknya. Syekh Ismail Lutfi hafizahullah, beliau menulis buku yang berjudul Hakikat Asy-Syaitanir Rajim. Hakikat Asy-Syaitanir Rajim. Buku dan tulisan Jawi bahasa Melayu, dan diterbit oleh satu penerbitan di Gombak dengan tulisan Rumi. Saya lupa nama penerbitan itu di Gombak. Menerbitkan buku tersebut, dan beliau menyebut, berapa kali jumpa dengan beliau menyebut, di antara cabaran menulis, banyak-banyak yang beliau tulis ni, beliau tulis tentang tafsir Ar-Ra'd, tafsir Asy-Syu'ara, tafsir Al-Quran dengan nama tafsir Al-Bayan. Al-Bayan mengenai makna Al-Quran, tafsir beliau. Saya ingat hampir 60 surah lebih dah. Dan beliau berusaha untuk habiskan 114 surah beliau sebut. Sebelum tu beliau tulis tentang tafsir Az-Zikrul Hakim. Beliau tulis tentang hukum fiqh ni, 2 jilid besar ketika master dan 2 jilid besar ketika mana PhD. Tajuknya adalah Ikhtilafud Darain wa atharuhu fi ahkamil muamalat, dan Ikhtilafud Darain wa atharuhu fi ahkamil munakahat. Master dia tentang perbezaan 2 negara, ada Darul Islam dan Darul Harbi ini, dan kesannya dalam hukum munakahat. Itu beliau tulis untuk kajian masternya. Dan kajian PhD beliau adalah Ikhtilafud Darain wa atharuhu fi ahkamil muamalat, tentang perbezaan di antara 2 negara dan kesan hukumnya dalam hukum-hukum muamalat. Beliau tulis banyak. Tapi beliau kata, cabaran yang paling besar dalam menulis, syaitan mengganggu sungguh-sungguh, adalah ketika mana beliau menyiapkan buku Hakikat Asy-Syaitanir Rajim. Hakikat Asy-Syaitanir Rajim, 140 muka surat, 150 muka surat gitu lah. Tapi dia kata ini cukup mencabar. Pasal syaitan tak mau orang dedahkan tentang kelayak dia dan bagaimana plan dia untuk menghancurkan manusia ini, yang Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, martabat berjihad dengan syaitan ini ialah jihad untuk menolak segala bisikan kehendak melakukan kefasadan, melakukan perkara yang fasad. Tadi ni timbul syak, tolak syak. Kemudian timbul pula perasaan rasa nak buat. Menolak rasa yang nak buat itu, dia memerlukan kepada jihad. Tolak perkara-perkara yang disebut sebagai kehendak melakukan perkara yang fasad dan perkara yang berkaitan dengan syahwat. Syahwat tu apa? Itu Allah Ta'ala sebut, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kepada kamu kefakiran, dan syaitan menyuruh kamu melakukan perkara yang fahsya. Jihad yang pertama akan datang setelahnya itu yakin. Tolak syak akan datang yakin. Manakala jihad yang kedua, martabat yang kedua, jihad melawan syaitan ini, akan datang setelahnya itu apa yang disebut sebagai sabar, kesabaran. Bila berdepan dengan perkara-perkara yang mungkar ni, dan mungkar ni Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala ciptakan huffatatin naru bil makarih wa huffatatin naru bil maladzat wa huffatatil jannatu bil makarih, kama qala. Nabi SAW sebut, kata, dipagari syurga itu, dipagari neraka itu dengan perkara-perkara yang orang tak suka, dengan perkara-perkara yang dipagari neraka itu dengan perkara-perkara yang melazatkan, perkara yang melazatkan, seronok. Manakala dipagari syurga itu dengan perkara-perkara yang makarih, perkara yang orang tak suka, perkara yang tak seronok dalam hidup. Lalu apabila kita berjihad dengan syaitan, jihad yang pertama, martabat yang pertama, menolak syak, menolak syubhat, menolak segala keraguan itu, dia akan mendatangkan yakin. Manakala menolak kehendak untuk melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla itu, dia akan mendatangkan kesabaran. Dan itulah yang dimaksudkan dengan
Firmanullah dalam surah As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Imamatun fid din, kepimpinan dalam agama itu dia akan lahir apabila adanya sabar dan yakin. Allah Ta'ala kata, wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di kalangan mereka itu a'immah, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, diberikan hidayah dengan urusan kami, lamma sabaru, apabila mereka itu sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan apabila mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Al-imamatu fid din, keimaman dalam agama, martabat ini akan diberikan kepada orang yang yakin dan sabar. Yakin dan sabar itu datang dengan mujahadah lawan syaitan. Tolak syak mendatangkan yakin, manakala tolak kehendak melakukan maksiat mendatangkan kesabaran. Itu 6, itu 2, mujahadah syaitan, jihad syaitan, tadi jihad nafsu. Wa amma, dan adapun jihad dengan kufar dan munafikin itu ada 4 martabat. Ada 4 martabat, iaitulah bil qalbi, dengan jantung hati, bil lisani, dengan lisan, bil mali, dengan harta, wan nafsi, dan dengan jiwa. Itu makna jihad. Jihad dengan martabat-martabat jihad ni, martabat jihad berdepan dengan kufar dan munafikin ada 4 martabatnya. Yang pertamanya dengan jantung hati, dengan perasaan saja. Itu yang disebut man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Siapa yang tengok di kalangan kamu kemungkaran yang berlaku, maka hendaklah dia tegahnya dengan tangan. Kalau tak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tak mampu dengan lisan, maka dengan jantung hati, dengan rasa, dengan benci. Wa dzalika adhaful iman, itulah yang paling rendah daripada iman tersebut. Dan jihad dengan kufar itu lebih dikhususkan dengan tangan, manakala jihad dengan orang munafikin itu lebih dikhususkan dengan lisan. Maksudnya apa? Dengan kufar ini jihad melawan mereka, tapi dengan dawabitnya, iaitulah berhadapan dengan mereka dalam peperangan yang disyariatkan. Dia bukan bermula dengan perang, dia mula dengan damai. Nabi SAW sebelum hantar sahabat ni untuk pi pembukaan mana-mana negeri ni, Nabi akan mula dengan ajak mereka itu kepada Islam. Mula dengan damai. Kalau kamu tak mau dengan Islam, kamu tunduk. Ada terma dan perbincangannya, syarat yang boleh dibincang. Kalau kamu bangun lawan, maka pada ketika itu kita baru lawan. Dan qital ini pun dia bermula daripada sekiranya mereka datang untuk memerangi kita. Sebab tu ayat yang kita baca yang pertama tadi ni, qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang musyrikin secara keseluruhan, sebagaimana mereka memerangi kamu secara keseluruhannya. Jadi martabat perang ataupun martabat jihad al-kuffar dan munafikin ini ada 4, dengan jantung hati, dengan lisan, dengan mal, dengan harta, dan juga dengan jiwa. Sebab itu dalam Al-Quran banyak kali disebut bi amwalikum wa anfusikum. 4, 2, 4. 4 yang pertama tadi ni, kemudian yang kedua itu 2, dan terusnya yang ini pula 4. Okey, 10. Adapun jihad berdepan dengan kezaliman, bid'ah, munkarat dan sebagainya, maka itu ada 3 martabat, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Yang pertama, jihad dengan tangan. Iza qadara, kalau dia mampu, dia ada keupayaan. Kalau dia tak mampu, intaqala ila lisan, maka akan berpindahlah kepada lisan, kepada lidah. Sekiranya dia tak mampu, jahada biqalbih, dia boleh berjihad dengan perasaannya, dengan jantung hatinya. Ini jihad apa? Jihad berdepan dengan kezaliman, berdepan dengan bid'ah, berdepan dengan segala kemungkaran, dengan tangan, dengan
lisan, dan kalau lemah juga dengan lisan, maka dengan rasa. Dan kebanyakan berdepan dengan kezaliman, bid'ah dan mungkarat ini, dia memerlukan kepada apa? Skill menggunakan lisan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam banyak tempat tentang disuruh kepada Rasul itu menyampaikan dengan skill yang terbaik. Ya ayyuhal muzammil qum, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala suruh orang, tak semua orang keluar berperang. Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffah, dan tak seyogianya semua orang-orang yang beriman itu keluar berperang keseluruhannya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, kalaulah boleh mereka tinggal beberapa kelompok yang kecil, ta'ifah, kelompok yang kecil, yang tugas mereka itu liyatafaqahu fid din, untuk mereka mendalami ilmu agama, waliyunziru qaumahum, dan mereka memberikan peringatan, pengajaran apabila kaum mereka kembali kepada mereka. Jadi dia dalam jihad bagi berdepan dengan al-munkarat, perkara-perkara yang mungkar, yang berhadapan dengan perkara yang bid'ah dan kezaliman, maka keupayaan yang paling besar untuk digunanya adalah keupayaan yang dipanggil dengan keupayaan lisan. Sampaikan. Dan skill penyampaian ini di antara satu perkara yang diberikan perhatian dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan perhati, apa masalah Nabi Musa alaihi salam saat ketika dia disuruh untuk bertemu dengan Firaun. Allah Ta'ala katakan dia, izhab ila Firaun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, pergilah kepada Firaun. Pergi kepada Firaun, dia telah melampau batas. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, dan katakanlah kepada Firaun ini perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadhakkar, mudah-mudahan dia ingat, au yakhsha, ataupun dia takut kepada Allah. Tuan-tuan, Nabi Musa bagi tahu problem dia. Dan dia minta kepada Allah. Dia kata, ya Allah, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Dia kata, ya Allah, lantiklah saudara aku ni Harun. Harun ni lebih fasih bagi aku, lebih fasih daripada aku dari segi lisannya. Kefasihan berbicara ini lebih ada kepada Harun. Untuk berdepan dengan al-munkarat, kezaliman, kemungkaran dan sebagainya, dia memerlukan kepada ketelitian berbicara. Di kalangan para nabi yang paling tokoh orator di kalangan para nabi ini, itu disebut sebagai Nabi Syuaib. Sehingga Nabi Syuaib disebut sebagai khatibul anbiya, khatib di kalangan para nabi. Apa doa Nabi Musa bila Allah Ta'ala kata, Harun juga aku akan lantik menjadi rasul, dan kamu tetap perlu keluar dua-dua bertemu dengan Firaun. Dia minta apa? Dia minta yang kita dah baca kecil-kecil dulu ni, sebelum baca muqaddam tu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ini doa yang perlu didoakan oleh orang-orang yang bergerak dalam masyarakat. Dia kena pi dalam keadaan lapang dada. Dia kena tahu kata orang yang dia nak pi jumpa ni adalah manusia sebagaimana dia manusia. Sebagaimana mereka terbuka untuk salah, kita orang yang nak pi jumpa orang ni pun terbuka untuk salah. Minta, ya Allah, tolong lapangkan dada aku. Lapang dada dengan makna aku kenal aku ni manusia dan dia manusia. Aku bukan nak pi sebagai seorang yang suci murni untuk membersihkan dia yang kotor teruk-teruknya. Dah. Tapi nak pi sebagai ikhwah, sebagai keluarga semanusia ini. Nak pi Rabbi shrah li sadri. Nabi Musa minta tu, Rabbi shrah li sadri. Nabi Musa ada masalah dengan Firaun. Tentu baca dalam surah Al-Qasas tu. Satu hari Musa keluar. Masa tu dia makin mendewasa. Dia keluar, tengok ada kaum Qibti dengan kaum Bani Israel. Bani Israel kaum Musa, Qibti kaum Firaun. Mereka sedang berperang. Fawakadhahu Musa faqada alaih. Kawan tu sebut, kawan yang tengah perang daripada Bani Israel ni, tolong bantu wahai Musa.
hadha min syi'atihi wa hadha min aduwih, ini penyokong kamu, sama-sama Bani Israel, ini musuh kamu. Fawakadahu Musa genggam sekali bagi, faqada alaih, mati Qibti itu. Dia maksudnya dia ada perkara yang boleh diungkit oleh Firaun. Lalu Nabi Musa minta insyirahus sadr, ada tajuk yang kita nak berbicara. Ini yang kalau kita bicara jihad berlawan dengan kezaliman, bid'ah dan munkarat, ini persiapan yang perlu, skill yang perlu adalah skill lisan. Rabbi syrah li sadri. Kemudian yang kedua, wa yassir li amri, permudahkanlah urusanku. Kerana hak nak jadi apa nanti kita tak tahu. Apa yang ada dalam otak dia kita tak tahu, perancangan dia kita tak tahu. Wa yassir li amri, permudahkanlah urusanku. Yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah ikatan dalam lisanku. Bukakanlah ikatan dalam lisanku. Yafqahu qawli, sehingga mereka memahami apa yang aku kata. Nabi Musa ni Allah Ta'ala takdir dia agak-agak gagap sikit bercakap. Jadi minta, ya Allah, tolong berikan kepada aku kefasihan lisan. Sebab tu kefasihan lisan ini satu perkara yang amat dituntut dalam berjihad bagi berdepan dengan perkara yang zalim, bid'ah dan juga al-munkarat. Kemungkaran dia memerlukan kepada skill berbicara. Nabi Syuaib disebut sebagai khatibul anbiya. Dan kalau kita tengok tentang skill Nabi Syuaib dalam berbicara itu, kita akan dapati bahawa kalau kita boleh ambil lah, dia akan jadi satu ungkapan dan ucapan yang cukup baik. Baginda Nabi SAW juga satu orang yang mahir dalam berbicara, sehingga Nabi sebut utitu jawami'al kalimi, Allah Ta'ala berikan kepada aku, kata Nabi, jawami'ul kalimi, kalimah yang jawami', kalimah yang cukup walaupun pendek. Dia cakap pendek tapi dia membawa makna yang cukup besar. Bahkan dia dalam menentukan kenaikan dan kejatuhan tamadun, itu disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi lah kalau kita boleh cerita tentang sebenarnya kefasihan lisan itu adalah senjata yang paling besar dalam jihadul bid'ah, jihad untuk bertempur dengan bid'ah, bertempur dengan kezaliman dan juga perkara yang munkarat. Itulah 13 martabat jihad yang diulas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Saya sekadar nak beritahu beza antara jihad dengan qital. Qital tu terlalu kecil. Mana dia punya ruang lingkup dia tu terlalu kecil. Jadi ada dawabit, dia ada disiplin-disiplin yang tinggi. Adapun jihad ini semua kita perlu berjihad pada jalan Allah Azza wa Jalla dalam mana-mana 13 tadi, ataupun dalam mana-mana pembahagian kehidupan kita di muka bumi ini. Hadirin mukminin rahimakumullah, mudah-mudahan jihad ini kita tersemai dan kita faham tentang perbezaan di antara jihad, dan itulah makna al-jihadu madin ila yaumil qiyamah yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar amat faham benar ni, dan dia sebut al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad ni akan berterusan sampai hari kiamat. Sebagai orang bila terjemah jihad ni, dia kata apa? Seakan-akan perang dan pertembungan ini akan terus berlaku sampai hari kiamat. Tidak. Jihad dengan makna tadi ni, al-jihadu, jihad untuk bertempur dengan syaitan. Syaitan ada bila-bila. Syaitan ni dia duk buat kerja dia. Jihad untuk berdepan dengan munafikin dan kafirin. Jihad untuk berdepan dengan golongan yang melakukan kemungkaran. Bahkan jihadun nafsi, jihad jiwa kita sendiri ni, itu akan berlaku sampai sepanjang zaman. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Tuan-tuan, seorang sarjana, saya nak tutup dengan hadis pakai tak ada macam hadis tu, kita kira bulan-bulan depan lah. Seorang sarjana dakwah, seorang tokoh yang kita rajin sebut tentang beliau ini. Beliau telah meninggal tahun 30 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu, tepat malam 1 Januari tahun 2000. Malam tu mati 2 orang kan. 31 Disember tahun 1999 tu, nak masuk ke Y2K tu, mati 2 orang tokoh. Satu adalah Syekh Al-Muhaddith
Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Nasiruddin Al-Albani itu mati pada malam 1 Januari. Dan seorang lagi adalah Maulana Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi rahmatullah alaih. Seorang tokoh dakwah, dipanggil sebagai rijal pemikir. Dia di antara tokoh pemikir Islam. Dalam bukunya Riddatun wala Aba Bakrin laha, riddah tanpa Abu Bakar memeranginya. Kan riddah yang berlaku yang pertama selepas kewafatan Nabi, berlaku kemurtadan, orang yang bangun memeranginya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam muqaddimah dan dalam penghujung, Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi mengeluarkan ungkapan ayang qusuddin wa ana hayyun. Dan ungkapan ini adalah ungkapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bolehkah agama aku ini makin merudum ke bawah sedangkan aku masih hidup? Dengan makna apa tuan? Dengan makna selagi kita hidup, kita perlu berjihad. Dan ruang untuk kita cari jihad tu adalah dalam ruang-ruang tadi. Ruang taklimi, ruang pengajian, ruang nak bagi orang faham agama, ruang dakwah kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai lagi umat Muhammad yang belum sampai syahadah, yang belum sampai kunci syurga kepada mereka. Berapa ramai lagi umat Muhammad, umat yang hidup lepas Nabi Muhammad ni kita panggil umat Muhammad semua. Satunya yang dipanggil ummatul dakwah, satu yang dipanggil ummatul ijabah, umat yang telah menerima agama kitab. Dan ada satu lagi umat yang belum menerima agama, mereka adalah umat Muhammad. Kita perlu sampaikan kepada mereka, bolehkah agama ini hancur? Bolehkah agama ini merudum nilai dan kedudukannya sedangkan kita masih hidup? Itu yang diungkap oleh An-Nadawi, dan ungkapan itu diambil daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jihad cukup luas, jihad akan berterusan. Dan nanti kita akan jumpa macam mana makna jihad dengan mengangkat, memudahkan kehidupan orang itu adalah jihad. Bagaimana kalau kita memberikan kemudahan kepada anak yatim dan juga orang miskin, itu adalah jihad. Dan banyak bab jihad ni Imam Nawawi bubuh tuan-tuan, hadis daripada hadis yang ke 1285 sampai hadis yang hampir 40 hadis, 1352, 1285 sampai 1352. Dan ada banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad itu sendiri. Jadi jihad tuan-tuan, dia akan terus berterusan sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hari ini kita sudah berada pada 8 hari bulan Muharram. Hari ini 8 hari bulan Muharram. Muharram bukan permulaan, maknanya dia bukan berlakunya hijrah Nabi dalam bulan Muharram, tak. Hijrah Nabi berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Dalam Rabiul Awal itu berlaku hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam pengiraan kalender memang diambil kepala tahun, iaitu dengan bulan Muharram. Depa di zaman Umar Al-Khattab ni, dia duk bicara tentang kita nak mula dengan mana. Kalau kita mula dengan tahun kelahiran Nabi, depa akan ambil dengan pengiraan Muharram juga, tapi tahun pengiraan kelahiran Nabi itu yang akhirnya disepakati untuk berada dalam pada tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan ia berlaku pada bulan Rabiul Awal. Kita yang pertama masuk bulan Muharram ini, dia ada perkara yang berkaitan dengan adat, dan dia ada perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Antara lainnya adalah tentang puasa pada hari Ashura. Puasa pada hari Ashura. Ashura tu maksud dia 10. Bukan bubur. Bukan bubur. Bubur Ashura sedap. Dia catat pada hari yang ke-10 bulan Muharram, Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah, bila Nabi mai ke Madinah, Nabi tak pernah tinggal puasa yang namanya puasa hari 10 hari bulan Muharram. Nabi puasa. Ada tentang Nabi SAW sebut tentang apa ganjarannya. Antara ganjarannya itu ialah disebut kata akan diampunkan dosa untuk 1 tahun. Sampailah pada tahun yang baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, iaitulah pada tahun yang ke-11 Hijrah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah tahun depan aku masih hidup, la asuman nattasi'ah,
aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. La asumanna tasi'ah, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. 9 tu dalam sebutan tarikhnya dipanggil dengan Tasu'a. Jadi berdasarkan kata Nabi, tahun depan kalau aku hidup aku akan puasa hari yang ke-9, maka puasa Tasu'a juga adalah sunnah. Puasa Tasu'a dan Ashura. Ashura hari yang ke-10 Muharram, Tasu'a pada hari yang ke-9 Muharram. Jadi tuan-tuan, ini di antara masa-masa yang diberikan diskaun dan diberikan ruang dan peluang kepada kita untuk diampunkan dosa. Antaranya hari Arafah, antaranya juga adalah pada hari 10 hari bulan Muharram, Ashura, dan Nabi juga sebut tentang kalau aku hidup aku akan puasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. 9, hari ini 8. Hari ini 8. Betul ke? Hari ini Sabtu 8. Esok Ahad 9. 9 itu sunnah untuk kita berpuasa, dan lusa hari Isnin kita juga disunnahkan untuk berpuasa. Betul, hari ini Sabtu kan? Hari ini Sabtu. Hari ini Sabtu lah tuan-tuan. Kita nak cerita tentang bulan Muharram, jadi bulan Muharram dah. Kalender Islam dia mula pada waktu Maghrib di Sabtu lah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan hari Ahad esok kita akan berpuasa pada hari yang ke-9 dan hari yang ke-10. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita bersama sehingga kita bertemu lagi di lain waktu dan ketika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.